Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, kind I'd like to meet. Pretty woman, I don't believe. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. 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 Komputer Kak Ana masih terbuka. Tinggal sistem HR kejap. Mungkin boleh belajar sesuatu. Akses ditolak. Ada akses yang tidak sah dari komputer Ana. Saya perlu siasat. Sisi, saya dapat satu notifikasi dari sistem HR di komputer si Ana. Boleh kau perjelaskan? Saya lupa tadi mau log out to komputer. Sepatutnya saya kasih log out sebelum saya kasih tinggal. Maaf Celen, saya tidak sengaja. Saya cuma nak tengok sistem HR. Saya tidak tahu itu adalah data sulit. Sisi, itu suatu kesalahan yang besar. Data gaji pekerja tuh data sulit. Kau tidak boleh pandai-pandai pergi masuk saja. Itulah kita pakai kawalan akses berdasarkan peranan dengan prinsip akses minimum. Maksudnya, hanya orang tertentu saja yang boleh akses data tersebut. Ya, sebagai pelatih, kau boleh akses kau punya data saja sama tugas-tugas kau. Dan sekali-kali kau coba akses data orang dari komputer orang lain. Lepas ni saya perlu hati-hati sebelum saya kasih tinggal saya punya meja. Saya dengar tadi ada percobaan akses tidak sah dalam sistem HR kita. Jadi macam mana sistem keselamatan kita, Elena? Buat masa sekarang nih sistem kita dalam keadaan yang selamat dan baiklah. Tapi mungkin ada beberapa langkah yang boleh kita ambil untuk tingkatkan lagi keselamatan kita nih. Jadi apa cadangan kau? Cadangan saya yang pertama mungkin boleh buat lock keluar otomatis. Kalau pengguna tuh dia harus tinggal komputer dia sendiri boleh log out lah. Yang kedua, pengesah 2 faktor. Selain dari kata laluan, pengguna boleh kasih masuk PIN dorang saja dari telepon bimbit dorang. Yang ketiga pula, pemantauan log access. Kami sebagai pengurus nih akan menyemak lagi log access lah supaya yang akses mencurigakan kami boleh sentiasa pantau. Bagus. Saya mau semua cadangan ini dilaksanakan dengan secepat yang mungkin. Mari kita tengok berapa kuat sistem keselamatan syarikat ini. Saya sudah hampir masuk. Tidak dapat masuk. Dorang guna firewall untuk halang saya masuk. Keselamatan kita kerja menghalang percobaan ini. Inilah pentingnya prinsip akses yang ketat. Saya paham sekarang. Saya janji lepas ini saya akan lebih berhati-hati dan ikut dasar keselamatan syarikat. Saya juga akan pastikan saya log out sebelum saya kasih tinggal komputer saya. Bagus. Keselamatan data bukan saja tanggung jawab IT, tapi semua tanggung jawab kita juga, semua pekerja. Betul, ingat. Prinsip akses bukan saja untuk melindungi data, tapi juga pekerja dan syarikat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan analisis berdasarkan sebuah skrip lakonan bertajuk Akses ditolak, kepentingan sistem maklumat yang selamat. Pembentangan ini akan merangkumi perbincangan berdasarkan prinsip PDPA, isu etika, penilaian tindakan,
cadangan penyelesaian serta implikasi terhadap perniagaan dan individu. PDPA atau Personal Data Protection Act 2010 melindungi data pribadi individu daripada disalahguna. Dalam skrip ini, prinsip PDPA yang paling berkaitan adalah prinsip keselamatan yang mewajibkan organisasi melindungi data pribadi daripada akses, pendedahan atau penggunaan tanpa kebenaran. Contohnya, senarai gaji pekerja yang cuba diakses oleh sesi merupakan maklumat peribadi yang perlu dilindungi oleh organisasi mengikut Undang-Undang PDPA. Seterusnya tentang isu etika dan sosial dalam senario. Tindakan sesi membuka komputer si Ana tanpa kebenaran menimbulkan isu etika, privasi dan kepercayaan di tempat kerja. Ana pula cuai sebab dia tidak log keluar dari itu komputer yang juga menunjukkan kelalaian dari segi tanggungjawab profesional. Secara sosial, insiden seperti ini boleh menghakis kepercayaan antara pekerja serta membentuk budaya kerja yang tidak selamat dari segi maklumat. Seterusnya, penilaian tindakan setiap pihak. Watak sesi salah kerana cuba mengakses maklumat sulit tanpa kebenaran. Walaupun niatnya ingin belajar, tindakannya tetap melanggar etika dan dasar syarikat. Kemudian, watak Ana cuai kerana meninggalkan komputer tanpa log keluar. Ini membuka ruang kepada pelanggaran data. Seterusnya, Elena sebagai IT bertindak pantas dan profesional, mengikuti protokol keselamatan dan memberi kesedaran kepada semua pihak. Kemudian, Rina sebagai CEO peka terhadap keselamatan dan menyokong penambahbaikan sistem. Akhir sekali, Fatin sebagai penggodam, walaupun watak fiktif, menunjukkan ancaman sebenar yang mungkin berlaku jika sistem tidak dilindungi. Seterusnya, cadangan penyelesaian dan langkah pematuhan kepada PDPA. Yang pertama, log keluar automatik. Sistem log keluar sendiri jika tidak aktif. Yang kedua, pengesahan faktor yaitu 2FA, tingkatkan lapisan keselamatan. Yang ketiga, latihan kesedaran PDPA. Semua pekerja harus diberi latihan tentang data pribadi dan keselamatan. Yang keempat, dasar penggunaan komputer. Setiap pengguna boleh mengakses semua maklumat yang perlu mengikut prinsip akses minimum dalam PDPA. Dan yang terakhir, pemantauan log akses. Audit berkala untuk berkesan pelanggaran atau percobaan akses tidak sah. Yang terakhir, implikasi umum terhadap perniagaan dan individu di Malaysia. Untuk perniagaan, pelanggaran PDPA boleh menyebabkan syarikat dikenakan denda atau kehilangan kepercayaan pelanggan. Untuk individu, maklumat peribadi yang bocor boleh membawa kepada penyalahgunaan identiti, penipuan dan tekanan emosi. Secara keseluruhan, pemahaman dan pematuhan kepada PDPA membantu membina ekosistem digital yang lebih selamat dan bertanggungjawab di Malaysia. Kesimpulannya, prinsip akses yang betul dan pematuhan kepada PDPA bukan sahaja melindungi data tetapi juga menjaga integriti organisasi dan keselamatan individu. Kami harap pembintangan ini memberi manfaat dan kesedaran kepada semua.